rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah, pada pagi ini dapat kita bersama-sama untuk menunaikan solat fardu subuh, dan insya-Allah kita dapat berkongsi satu dua perkara yang boleh memberi manfaat insya-Allah. Pada hari ini saya akan meneruskan lagi kupasan dalam surah Al-Baqarah, di mana kita sambung perbincangan kita. Sebelum ni kita berhenti pada ayat 90 pada ayat 90, mengikut catatan saya lah, ayat 90, di mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi menerangkan tentang Bani Israel, ya, masih lagi menerangkan tentang Bani Israel. Kita kembali sedikit pada ayat pada perenggan ini. Sebenarnya perbincangan bermula pada ayat 88 lagi, ya, 88, menceritakan tentang penyelewengan yang berlaku dalam masyarakat Bani Israel. 88 tu salah satu daripada mereka punya alasan lah. Ayat 28 tu, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu qulubuna ghulf, mereka berkata hati kami tertutup. Ghulf, orang Arab kalau bungkusan tu dia panggil ghilaf. Ghilaf ni maknanya penutup lah. Tu apa ni, bungkusan. Kalau buku kulit ni dipanggil ghilaf. Ghulf, tertutup, satu yang menutup. Hati kami tertutup. Maksud apa ni? Maksudnya apabila Nabi SAW mengajak orang Yahudi ni masuk Islam, alasan dia tak boleh nak masuk sebab hati tertutup. Nak macam mana? Jadi alasan tu memang alasan yang sangat bodoh lah kita kata. Sebab kalau kita kata sebab apa awak buat jahat, saya tak dapat hidayah. Macam mana saya buat jahat? Itu awak ubahlah, kan? Awak berubahlah, bukan alasan saya tak dapat hidayah. Sebab manusia tu dia yang kena berubah, bukannya dia menyalahkan Tuhan. Manusia menyalahkan diri dia sendirilah, sebab Allah bagi pilihan dia untuk melakukan sesuatu. Apa pula awak kata ada hati kami tertutup, takdir lah, nak macam mana? Itu bukan alasan. Sebab itu dia lebih kepada mencari alasan. Sebab itu ayat ini keras sebenarnya, sebab antara alasan dengan hukuman, dengan taubih, iaitu Tuhan menunjukkan kemarahan tu, dia tidak ada selang. Itu teknik Al-Quran. Kalau dia nak tunjuk marah, memang macam tu. Jadi sebab itu terus balla'anahumullahu bikufrihim. Bahkan bukannya kamu tertutup, hati kamu tertutup, tetapi laknat Allah di atas kekufuran kamu. So, ayat ni sangat keras. Okey, 89 saya tak nak ulang balik lah. 89 ayat 90 menerangkan lagi juga penyelewengan yang berlaku dalam masyarakat Bani Israel. Seterusnya dalam ayat 91, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, bila dikatakan kepada mereka berimanlah dengan apa yang Allah turunkan. Qalu, mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina. Ini semua alasan-alasan lah ni. Tengok cara apabila dikatakan kepada mereka berimanlah dengan apa yang Allah turunkan, Al-Quran lah, berimanlah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
turunkan ni bukan maknanya daripada atas ke bawah saja. Nabi SAW duduk di dunia dah, Allah hantar, macam tu. Tapi dalam bahasa Arab dia menggunakan perkataan unzila, diturunkan, kan? Wa anzalnal hadid, dan kami turunkan besi. Besi ada dalam bumi, maknanya kami berikan kepada kamu besi, jadikan besi. Okey. Jadi bila dikatakan kepada mereka berimanlah dengan apa yang Allah turunkan, bima unzila, kamu alasan dia qalu nu'minu bima unzila alaina, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka kufur dengan apa yang selain darinya. Maknanya kami beriman dengan Nabi yang datang daripada Bani Israel saja. Nabi yang bukan daripada Bani Israel ni kami tak main lah, kami tak percaya. Kemah alasan tu macam alasan tu ada apa orang panggil, macam berasas lah pula, kan? Sebab apa? Sebab Bani Israel ni dia percaya Bani Israel ni bangsa yang mulia, jadi dia berimanlah dengan Nabi-Nabi daripada Bani Israel. Kalau mari Nabi daripada bangsa lain, dia tak beriman. Nampak macam ada asas juga alasan tu, tetapi sebenarnya ia hanya putar alam saja. Sebab apa? Okey, jadi Tuhan pun jawab. Sebentar sebelum menjawab, wa huwal haq musaddiqan lima ma'ahum, dan ia adalah hak, kebenaran. Nabi utusan Allah ni ialah kebenaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Musaddiqan lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada bersama mereka. Dia sebelum ulas tu dia panggil makul qaul, iaitu dia bubuh dalam kurungan lah kalau orang zaman sekarang menulis, iaitu sebelum terangkan lebih lanjut, Tuhan kata terangkan dulu Al-Quran tu apa dia. Al-Quran tu kitab yang Allah turunkan, mengandungi kebenaran. Dan Al-Quran ni pula dia membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Dia bukannya menolak langsung, membenarkan nabi-nabi yang telah diutuskan. Okey, ini jawapan terhadap auta Bani Israel tadi. Apa dia? Qul, katakanlah wahai Muhammad, falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin, mengapa kamu bunuh nabi-nabi dari Bani Israel kalau kamu beriman? Sebab alasan dia apa dia? Alasan dia ni Quran Allah turunkan. Oh sorry lah, kami bukan tak nak beriman, tapi kami ni jenis beriman kalau Bani Israel sendiri kami akan beriman. Oh sedap kan tu. Tapi Tuhan kata, katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu beriman dengan Nabi daripada Bani Israel, apa kamu bunuh Nabi-Nabi daripada Bani Israel? Maknanya kamu ni Nabi Bani Israel tu pun kamu tak beriman. Okey, di sini ada pelajaran yang tersembunyi sikit, iaitu khitab ataupun ayat Quran ni dia menerangkan tentang seolah-olah Bani Israel yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tu seolah-olahnya membunuh nabi-nabi terdahulu. Pada hakikatnya tidak, sebab Bani Israel yang ada depan Nabi ni, dia mana ada zaman nabi-nabi terdahulu. Yang bunuhnya bukan dia, yang bunuhnya Bani Israel zaman silam. Tapi sebab apa? Alasan tadi tu, alasan Bani Israel yang ada depan Nabi tu, dia dijawab dengan mengapa kamu membunuh. Patutnya dia jawablah, bukan kami yang bunuh, tu nenek moyang kami yang bunuh. Tetapi ayat tu difahami dengan maksud yang tersirat. Apa dia? Iaitu kamu beriman dengan tok nenek moyang kamu, kamu berbangga dengan dia, kamu ikut ajaran dia. Maknanya kamu, walaupun bukan kamu yang membunuh tok nabi-nabi terdahulu, selagi mana kamu sokong, kamu puji mereka, kamu ni, maka kamu seolah-olah kamu sendiri pun bunuh nabi-nabi itu.
Maknanya apa? Memang kita tak mencuri, tapi macam kita seronok sangat dengan orang yang mencuri. Kita berbangga dengan pencuri. Maknanya kita mencuri jugalah. Kita tak merompak sendiri, tapi kita kalau sebut perompak memang bangga. Saya ni geng perompak ni, perompak ni puji mak. Kamu perompak jugalah. Seolah-olahnya pada hakikatnya. Sebab apa? Sebab seorang mukmin ni dia, kalau orang tu tidak benar, takkan kita nak support dia. Memang kita tak buat kerja dia, tapi kita support dia. Macam tu. Dia memberi satu kefahaman di sini. Bani Israel dia tak bunuh nabi-nabi. Mana ada nabi lain daripada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak ada nabi lain. Tapi sebab apa? Tuhan kata falima qataltum. Tum tu kamu. Seolah-olahnya khitab tu kepada orang tu. Dan Bani Israel faham bahawa yang dimaksudkan di situ bukan mereka yang bunuh, tetapi mereka telah menyokong semualah. Jadi sebab itu orang Islam ni kalau ada penyelewengan, dia tak sokong. Tak boleh menyokong orang yang menyeleweng, tak boleh. Kita kena sokong pembaharuan, orang yang mengubah, orang yang menambah baik, orang yang membaiki, orang yang melakukan islah. Okey. Falima qataltum. Jadi di sini tengok alasan dia saja. Ada orang ni memang dia suka cari alasan dan pandai cipta alasan. Jadi Tuhan tolaklah. Falima qatal, falima tak, dia ayat macam ni beberapa kali ada dalam Al-Quran. Jadi di sini falima taqtuluna anbiya Allah, mengapa kamu membunuh nabi-nabi Allah min qabl, sebelum ini, in kuntum mu'minin, kalau kamu orang yang beriman. Okey, nampak tak? Okey, Tuhan pun jelaskan lagi. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, telah datang kepada kamu Nabi Musa, dia membawa bayyinat, keterangan. Apa maksud keterangan tu? Kitab Taurat lah. Di dalam tu ada pengajaran-pengajaran. Summa takhadtumul ajl, dia masih menggunakan dhamir yang sama, iaitu kamu. Nabi Musa telah membawa kitab yang membawa keterangan, membawa syariat, tapi kamu pergi sembah anak lembu juga. Summa takhadtumul ajla min ba'di, selepas daripada Nabi Musa kamu sembah anak lembu. Kamu kata kamu beriman dengan Nabi daripada Bani Israel. Nabi Musa tu siapa dia? Nabi Musa tu jelas-jelas dah Bani Israel. Sebab apa kamu tak ikut? Jadi tadi dia nak kata alasan je kami kena beriman dengan nabi-nabi daripada bangsa kami sendiri. Itu alasan je. Sebenarnya nabi bangsa kamu sendiri pun kamu tak beriman pun. Itu bahasa kampung dia macam itulah, kan? Okey. Wa antum zalimun, dan kamu telah berlaku zalim. Jadi nampak ya, ayat 92 ni dia menerangkan lagi perbincangan dalam ayat 91. Jadi sebahagian dari penyelewengan yang berlaku dalam masyarakat ni ialah penyelewengan tu disadur dengan alasan-alasan yang kononnya nampak macam bagus, tapi kalau kita teliti dengan baik, alasan tu karut je. Jangan kita orang Islam ni, kita mencari kebenaran, kita jangan cari alasan. Kalau kita cari alasan nak membenarkan sesuatu yang salah, dia jadi macam ni. Kita percaya dengan satu benda yang salah, tapi kita kena jadi dia betul. Kita kena cari alasan, kita kena cari hujah. Kok mana pun kena cari hujah. Jadi sebab itu kadang-kadang kita tengok dalam perbincangan-perbincangan nampak sangat tak ada hujah pun, tapi kena cari juga. Sebab apa? Dia percaya dulu, kemudian cari hujah kemudian. Method tu tak betul lah. Kita mencari kebenaran dengan hujah. Kalau hujah tu menyebelahi pihak lain, kita ubahlah pandangan kita. Itu saja.
Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ini makna dia, dan ingatlah ketika mana kami telah mengambil perjanjian daripada kamu. Mitsaqakum, mengambil perjanjian daripada kamu. Kamu ni siapa dia? Bani Israel. Sebenarnya peristiwa mengambil perjanjian ni dia nak isyaratkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah, sebahagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksudkan dengan mitsaq. Mitsaq ni dalam bahasa Arab bermaksud perjanjian. Tetapi sebahagiannya mentafsirkan yang dimaksudkan dengan perjanjian di sini Allah menurunkan syariat, iaitu menghantar Nabi Musa, menurunkan kitab Taurat. Itu adalah satu perjanjian. Sebab apa? Sebab suatu bangsa, suatu umat itu bila dihantar dengan Nabi, mereka beriman dengan utusan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Sebahagian kata perjanjian ni bersifat lebih khusus lagi. Apa dia? Iaitu wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami telah mengangkat di atas kamu bukit. Tur adalah sebuah bukit yang besar. Sebab itu di Mesir ada satu tempat nama dia Tur Sina, kan? Ramai orang pernah pergilah, ambil melancong ke Mesir memang kena pergilah kat situ. Tur Sina. Tur Sina ni bukit yang kalau dalam kawasan tu besar lah, dia antara yang besar lah. Tur Sina dikatakan, wallahu alam, betul ke tak betul saya pun tak kaji secara detail lah. Dikatakan bahawa inilah yang dimaksudkan dengan tur dalam ayat ini, iaitu Tur Sina. Bukit itu terletak di lebih kurang dengan semenanjung Sinai. Sebab apa? Allah mengangkat bukit di atas Bani Israel, kemudian Tuhan ambil perjanjian daripada mereka, nak taat ke tak nak taat. Nak taat, kalau nak taat tak jadi nak empat atas kepala lah bukit ni. Kalau tak taat, aku empat atas kepala kamu bukit ni. Perjanjian. Lalu Bani Israel pun kata, khudhu ma atainakum biquwah. Tuhan kata kepada Bani Israel, ambillah apa yang kami berikan kepada kamu ini dengan kuat. Dengan kuat ni maknanya dengan serius. Agama ni, nak ke tak nak agama ni? Kalau nak, ambil serius. Jangan pula hari ni sembah Tuhan, tak ada Nabi Musa, kamu pergi sembah benda lain, terselewing agama, kamu ubah sana, ubah sini. Bani Israel ni dia cenderung ke arah nak mensyirikkan Allah, kan? Bila dia tengok kaum lain ibadat macam tu, dia nak tiru. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Dia tengok ada satu kaum menyembah macam-macam lah. Zaman tu orang sembah patung lah, sembah pokok lah, apa semua. Dia kata kat Nabi Musa, wahai Musa, jadikan kepada kami Tuhan. Maknanya Tuhan selain pada Allah lah, yang macam mereka pun ada Tuhan, Tuhan yang nampak, yang nak sembah ni. Duduk depan Nabi Musa dah, ikut Nabi Musa, tapi minta juga nak apa, kecenderungan untuk syirik itu ada, suka dengan benda-benda yang karut-marut. Lalu Tuhan pun angkat bukit Tur Sina dan mengambil perjanjian daripada mereka. Okey, kalau kamu beriman, kena beriman dengan serius. Aku tak apa-apa dengan kamu. Tapi kalau kamu tak serius, kamu tak sanggup, aku empat bukit ni atas kepala kamu, mati habis, kan? Sebahagian ahli tafsir dia mengatakan bukan maksudnya Tuhan mencabut bukit Tur Sina tu, bukit Tur Sina pun duduk atas kepala, nampak bukit tercabut. Bukan demikian. Sebab wa rafa'na fawqakumut tur ni boleh ditafsirkan sama ada secara literal ataupun secara majazi, iaitu mengangkat di sini maknanya bukit tu sendiri bukit yang tinggi. Allah angkat ni bukan cabut saja, Allah tinggikan bukit tu, angkat juga. Jadi bila Allah, siapa yang menjadikan bukit tu tinggi? Allah lah. Bukan bukit tu tinggi saja-saja.
Jadi Allah jadikan di kampung Bani Israel ini ada sebuah bukit yang tinggi. Lalu kalau kamu tak beriman, aku runtuhkan bukit itu atas kepala kamu. Bukannya tercabuk duduk macam tu. Yalah, orang kena timpa. Zaman kita ni pun ada kan. Baru ni kita dengar orang kena tanah runtuh. Timpa lah tu. Timpa di atas kepala kamu. Tak semestinya bukit tu cabuk duduk atas ni. Bukit tu atas kepala. Tak semestinya macam tu. Ada dua tafsiran. Tapi saya condong kepada tafsiran yang kedua lah, iaitu bukit yang tinggi Tuhan ugut lah. Kalau kamu tak beriman, kamu nampak tak bukit tinggi tu runtuh atas kepala kamu. Macam tu, tenggelam kampung kamu. Okay, mereka pun tak ada pilihan. Qalu, mereka berkata, sami'na, kami dengar, wa asaina, tapi kami tak nak ikut. Okey, qalu sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami ingkar. Wa usyribu fi qulubihimul ajl, dan diserapkan dalam hati mereka itu anak lembu. Saya terjemah secara literal dulu supaya tuan-tuan faham. Bahasa terjemahan yang tuan-tuan baca dalam Quran terjemahan tu, dia dah sesuaikan ayat dia. Saya mula-mula ni saya bagi literal dulu. Saya nak tunjukkan sebenarnya bahasa Al-Quran ni dia bahasa yang pendek, dan bahasa dia terjemahan tu menjadi satu tafsiran. Tapi kalau dalam kefahaman bahasa Arabnya, maknanya dan diserapkan di dalam hati mereka itu anak lembu. Wa usyribu, syariba ni minum, tapi bila kata usyribu dan diminumkan ke dalam hati mereka anak lembu, macam mana? Takkanlah minum anak lembu. Maknanya dia nak kata diibaratkan orang ni bila dia minum macam mana? Air tu masuklah dalam dada dia kan, dalam perut dia. Maknanya dijadikan Bani Israel itu cinta kepada anak lembu. Cinta pada anak lembu macam mana? Iaitu sayang kepada anak lembu. Dan anak lembu di sini tafsiran dia ialah mungkin anak lembu betul. Apa? Sembah anak lembu. Ajaran tak betul ni bukannya susah. Cari benda pelik sikit, buat cerita macam-macam, ada je orang percaya. Anak lembu pun boleh percaya. Satu. Yang kedua, kalau kita tengok pada sejarah, anak lembu tu sebenarnya patung anak lembu. Apa dia? Yang berlaku pada zaman tu, penyelewengan dalam bangsa-bangsa yang duduk di sekitar dengan kawasan tu. Mereka ni menyembah anak lembu dalam bentuk patung, bukannya anak lembu betul. Dan sebahagian ahli tafsir mengatakan anak lembu di sini sebenarnya ialah harta, sebab harta tu, anak lembu tu dalam bentuk emas. Dia, kalau kita tengok dalam duit kita sekarang kan dia ada kijang kan, kita sembah kijang lah, sembah duit, sembah harta. Wa usyribu fi qulubihimul ajl, lalu diserapkan dalam hati mereka itu kecintaan kepada kesyirikan, kecintaan kepada harta. Jadi disebabkan ayat ini dia macam simbolik macam tu, tafsiran dia luas. Nak katanya Bani Israel ini telah condong ke arah penyelewengan. Dia suka benda yang terseleweng, benda yang betul dia tak suka. Ini masalah. Kadang-kadang masyarakat ini kita pelik, kita bawa hadis sahih dia tak suka, tapi bawa cerita karu, sebar tu dalam WhatsApp, peluh sebar WhatsApp, grup ni. Tengok hadis. Kalau hadis dhaif tu boleh tahan lagi. Ini kata-kata tak mari mana. Hadis maudhu', hadis rekaan.
Tapi dia punya sepa tu, taat je. Bawa hadis sahih, lembik lalu nak sepa, tak apa minat. Kecenderungan untuk ceramah macam tu juga. Kalau ceramah yang jenis mengarut, yang jenis tak ada sandaran, yang jenis suka berdekah-dekah, yang bergurau tak apa-apa tu, dia punya mari 2 kilometer parking kereta nak dengar, mari tawa je. Kalau ceramah yang serius, ada fakta, tak apa nak dengar tu. Kecenderungan tu. Jadi kita tak katalah masyarakat ni, kita ni jadi Bani Israel, tetapi nak kata Allah menerangkan tentang Bani Israel ni, maknanya sifat masyarakat ni kadang-kadang dia terkena penyakit macam tu. Suka benda yang tak ada guna. Walaupun dalam perkara agama suka benda yang terseleweng. Kalau benda tu betul, lembek je jadi. Ini penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat ni dia sama je. Zaman tu zaman, cuma Allah Subhanahu Wa Taala jaga masyarakat Islam ni taklah sampai seserius Bani Israel. Sebab dalam masyarakat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengatakan kebenaran tu tetap ada. Akan ada orang yang berani membetulkan, akan ada orang yang bercakap perkara walaupun tidak diminati, tak apa semua, tak. Jadi kecenderungan macam ni tak bagus. Kecenderungan untuk mencari suatu benda yang tak betul. Bila benda betul tak semangat, tak bagus. Bani Israel telah terkena dengan penyakit ni. Wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Kerana apa? Kerana di dalam hati mereka ada kekufuran. Bila ada kekufuran, benda yang kufur tu dia minat. Orang dalam hati dia ada syirik dah, ada unsur Tuhan ni banyak, Tuhan ni gini, dia akan cari benda macam tu. Bila kata Tuhan ni satu, Allah yang Maha Berkuasa, tak minat. Jadi qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum, katakanlah wahai Muhammad, setelah Tuhan terangkan keadaan sebenar yang berlaku dalam masyarakat Bani Israel silam, bahawa Nabi Musa bawa ajaran yang benar, bawa kitab Taurat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menyeleweng, lebih cenderung kepada kesyirikan. Tapi bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari, kamu bagi alasan kami ni tak beriman dengan nabi-nabi dari bangsa lain, kami beriman dengan nabi daripada Bani Israel saja. Lalu Tuhan pun sindir kat sini. Tuhan kata apa? Bi'sama ya'murukum bihi imanukum, alangkah buruknya iman kamu itu menyuruh kamu. Maknanya iman apa macam ni? Dakwaan kami beriman dengan rasul daripada kalangan kami itu tak berasas, hanya sekadar alasan saja. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Iman apa itu? Nabi Musa tinggalkan ajaran tauhid, yang kamu pergi kona jadi benda lain tu apa? Sebab apa? Tuk nenek moyang kamu pergi tambah jadi sembah patung anak lembu tu. Siapa suruh? Dan kamu memanglah tidak membuat benda, tapi kamu pergi beriman juga, kamu percaya, kamu memuliakan, menganggap tuk nenek kamu tu hebat sangat. Kamu pun serupa dengan dia. Macam itulah. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Okey. Di sini seperti ada satu isu baru yang nak ditangani. Penyelewengan Bani Israel ini, salah satunya dia mengatakan bahawa hanya Bani Israel yang masuk syurga. Wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai'. Orang Yahudi berkata, orang Nasrani ni tak ada apa, maknanya tidak benar dan tak akan masuk syurga. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Dan orang Nasrani berkata, orang Yahudi ni tak ada apa,
ajaran tak betul, syurga tak dapat. Dia saling menuduh di situ. Sedangkan mereka berdua ni daripada Bani Israel belaka asalnya. Okey. Lalu Tuhan pun kata dekat sini, qul, katakanlah wahai Muhammad. Ni ayat 94. In kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan. Sekiranya hari akhirat itu untuk kamu saja. Maknanya orang lain ni masuk neraka belaka. Bani Israel masuk syurga. Min dunin nas. Khalisatan min dunin nas. Kamu saja, tanpa manusia lain. Fatamannawul maut. Maka bercita-citalah untuk mati. In kuntum shadiqin, kalau kamu benar. Macam mana pula bercita-cita untuk mati? Apa yang dimaksudkan dengan bercita-cita untuk mati kat sini? Tafsiran yang pertama ialah Nabi SAW dia cabar Bani Israel. Tuhan suruhlah. Tuhan qul ni, Tuhan kata katakanlah wahai Muhammad. Cabar apa-apa ni. Apa dia? Mu kata mu saja masuk syurga, orang lain semua masuk neraka. Kalau kamu dah confirm kamu masuk syurga, boleh tak mari depan aku, mu bercita-cita, mu kamu bagi tahu, ya Allah matikanlah aku sebab aku nak masuk syurga. Mari sini, cuba mu kata macam tu. Tak berani. Tak berani nak kata. Sebab apa? Sebab pendeta Bani Israel ni, orang Yahudi ni, dia memang dah tahu Nabi Muhammad SAW tu Nabi betul. Nabi ajak supaya mari depan aku, lepas tu ya Allah matikanlah aku sebab nak masuk syurga. Tak boleh, ni Nabi betul. Doa Nabi ni mustajab. Bantai aku buat macam tu, mati terus hari ni. Tak nak. Maknanya sebenarnya mereka ni mengakui, Tuhan nak dedahkan mereka ni mengaku, mereka tahu mu ni Nabi, tetapi mereka tak akan percaya. Mereka hanya tak nak percaya saja. Sebab kalau mereka tu betul-betul dah jamin masuk syurga, mereka berani lah kata, ya Allah matikanlah aku nak masuk syurga. Tiba-tiba depan Nabi mereka tak berani nak kata macam tu. Sebab mereka tahu doa para Nabi ni dimakbulkan. Nampak tak? Fatamannawul maut. Sebahagian ahli tafsir pula dia mengatakan bahawa bercita-cita untuk mati ni bukan maknanya bercita-cita macam tu, tetapi Nabi mencabar Bani Israel, kalau sekiranya kamu masuk syurga, okey, jom kita pergi perang dengan aku. Musuh ni ramai ni, orang Quraisy duk serang apa semua ni. Ni keadaan di Madinah kan. Okey, kalau kamu betul-betul beriman, jom pergi dengan kami. Kami lawan musuh kita, berani mati. Kalau mati kan kamu masuk syurga, apa pula takut? Bani Israel kan dia memang perang ni dia tak berapa berani, sebab dia takut mati. Jadi Tuhan kata walan yatamannauhu abadan. Mereka tidak akan bercita-cita selama-lamanya. Sebab apa? Kecintaan untuk mati, kecintaan untuk hidup tu tinggi. Mereka tidak akan bercita-cita depan Nabi pun tak berani, nak masuk perang dengan Nabi SAW pun tak berani. Jadi sebab apa? Mereka tidak akan bercita-cita selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, kerana kesalahan yang mereka lakukan. Dalam hati mereka tu mereka tahu mereka ni salah, lalu mereka tidak bersedia untuk mati. Sebenarnya kalau bab takut mati ni kita pun takut kan. Adakah kita ni jadi Bani Israel, jadi orang Yahudi sebab kita pun takut mati juga kan? Jawapannya tidak. Takut mati ni satu benda yang normal, satu benda yang fitrah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dalam hati manusia ni. Mati ni memang orang takut. Dengan tujuannya manusia ni menjagalah nyawa, menjaga diri kita. Kalau kita ni memang tak ada perasaan takut mati langsung, bahaya juga. Sebab apa? Bawa kereta tak apa-apa, mati tak apa, mati ya. Tak boleh. Jadi takut mati tu benda yang
fitrah, memang ada dalam dia. Buktinya apa dia? Buktinya ayat-ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran sewaktu menceritakan tentang peperangan Uhud, orang Islam kalah, sahabat ada rasa gerun, ada rasa takut, biasalah manusia. Tetapi di sini maksudnya tak nak mati langsung, boleh tak? Mana boleh tak nak mati langsung? Kita kena terima hakikat kita akan mati. Oleh itu kita kena bersedia. Nak tak nak itu bukan pilihan, satu yang mesti. Dan kita kena terima satu hari kita akan mati. Kan? Nah, jadi Bani Israel telah terkena dengan penyakit tidak mahu mati. Jadi sebab itulah penyakit ni kena juga pada kita. Kita mengaku, alhamdulillah kalau mengaku bahawa kita akan mati, tapi perangai itu macam tak nak mati. Ya. Perangai itu tidak menunjukkan bahawa bersedia untuk mati. Buat salah tak pernah insaf. Kalau orang tu buat salah banyak, orang tahu dia salah, apa semua tak pernah insaf, tak kena rasa padanlah macam mana aku nak mati macam mana. Tak ada perasaan macam tu. Macam mana? Jadi taklah sama dengan Bani Israel yang 100% tak nak, tetapi sifat penyakit itu telah terkena lah. Isunya sekarang penyakit tu Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kepada orang Islam supaya jangan terkena seperti di mana terkenanya Bani Israel. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat wallahu alimun bizzalimin. Allah Maha mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Saya habiskan ayat ni sebab dia satu perenggan. Wala tajidannahum ahrasan nas. Kamu akan dapati bahawa merekalah orang yang paling menjaga untuk hidup. Maknanya dia tak nak mati. Ahrasan nasi ala haya wa minal ladzina asyraku, dan di kalangan orang-orang yang syirik. Ayat ni sebenarnya dia benda yang depan, dia ke belakang, iaitu kamu akan dapati orang Yahudi dan orang-orang yang syirik. Orang-orang yang syirik ini dalam Al-Quran dia banyak menunjukkan kepada orang Nasrani. Maka Tuhan nak kata kat sini, kamu akan dapati orang Yahudi dengan orang yang Nasrani ni, mereka adalah orang yang tak nak mati. Tapi orang Islam pun kalau kena yang penyakit tu tak nak mati juga. Buktinya perangai dia langsung tidak menunjukkan dia ni nak mati. Dia bersedia untuk mati. Sebab apa? Jahat tak pernah menyesal buat jahat. Buat jahat tak pernah puas. Macam mana gitu? Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Mereka mahu hidup 1000 tahun. Sebenarnya bukan 1000, tapi dia nak kata 1000 tahun. 1000 ni menunjukkan mereka nak hidup selama-lamanya. Sebenarnya kalau bagi 1000 tak cukup lagi, nak 2000, nak 3000. Sebenarnya dia tak nak mati, tapi dia kata 1000 tahun. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Lalu Tuhan kata, wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi an yu'ammal. Dan Allah tidak akan mengeluarkan mereka dari azab walaupun mereka hidup panjang. Sebenarnya Tuhan nak, dalam bahasa kita mudah faham, Tuhan nak kata umur panjang macam mana pun duduk dalam neraka juga, akan masuk neraka juga. Tuhan nak kata bahawa kecintaan kamu kepada dunia tu tak memberi apa-apa faedah kepada kamu, kerana jalan terakhir ataupun tempat terakhir masuk adalah neraka. Wa na'udzubillah. Jadi kita orang Islam ni, kita tidak disuruh untuk buat benda-benda yang membawa kepada kematian. Tak boleh. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wala taqtulu anfusakum. Janganlah kamu bunuh diri kamu. Innallaha kana bikum rahima. Allah sangat sayang kepada kamu. Tapi di sini ialah kecintaan untuk hidup selama-lamanya. Hidup sebab apa? Sebab dengan keseronokan, dengan keduniaan.
Seperti yang saya katakan tadi tu, insya-Allah orang Islam ni boleh terima tentang adanya kematian, kita akan mati. Cuma terkena sedikit dengan penyakit tersebut, iaitu kurang ingat, kurang bersedia. Oleh itu kita kena gantikan dengan persediaan untuk mati. Persediaan apa? Persediaan kita amal soleh dan meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Amal soleh ni kena faham secara betul. Jangan amal soleh tu salah faham pula. Nak faham amal soleh secara betul, ada ilmu. Akhir-akhirnya balik pada situ balik. Okey. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi an yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Okey. Allah Maha melihat. Sifat ini disebut di sini bagi menunjukkan bahawa mereka ni mendakwa macam-macam, tapi perangai mereka berbeza. Sebenarnya Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Okey, jadi sifat yang disebut di sini sesuai dengan perbincangan. Dia menjadi sokongan kepada perbincangan tadi. Okey, kita berhenti pada ayat 96 dan seterusnya Tuhan akan jelaskan lagi penyelewengan yang berlaku dalam masyarakat Bani Israel. Tuan-tuan boleh buat homework lah. Perbincangan ni agak panjang sampai ayat 123. Penyelewengan Bani Israel ini akan dibincangkan sampai ayat 123. Jadi sempena dengan bulan Ramadan ni, tuan-tuan balik kat rumah boleh baca, tengok Quran terjemahan, cuba tengok kat mana lagi. Dia biasanya dalam 2 ayat dia ubah satu penyelewengan. 2 dengan 3 ayat dia akan ubah. Nanti insya-Allah dalam kuliah yang akan datang kita akan sambung untuk menjelaskan apakah bentuk-bentuk penyelewengan yang boleh berlaku dalam masyarakat, yang telah berlaku kepada umat yang terdahulu, menjadi pengajaran kepada kita supaya kita tidak terjerumus dalam penyakit-penyakit yang telah mereka hidapi, yang memusnahkan bangsa mereka, yang menyebabkan mereka kehilangan kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ini. Jadi setakat itu saja. Tuan, tafadhal. Ustaz cakap tadi 1000 tahun. Apa bezanya sampai 1000 bulan? Macam mana sih apa? 1000 tahun tadi kan. Saya tadi. Dengan 1000 bulan tu sambung. Ayat mana 1000 bulan? Ayat kepada. Oh. Khairum min alfi syahr. Itu kata lebih pada asasnya macam itulah. Angka yang banyak dalam penggunaan bahasa Arab, dia adalah majazi, dia adalah menggambarkan. Penggunaan angka yang banyak, contohnya hadis Nabi SAW, dia sebut dalam masa Nabi naik ke Sidratil Muntaha, dia tengok ada pintu kan, malaikat masuk dalam pintu tu 70,000 malaikat sehari. Maknanya itu menggambarkan banyak. Dia angka, penggunaan angka yang banyak dalam bahasa Arab kebanyakannya majazi, kebanyakannya adalah menunjukkan kepada banyak, bukan kepada angka tu secara tepat. Mungkin banyak lagi, mungkin tidak terhad, mungkin tak sampai. Contohnya kita kata langit ni 7 lapisan langit. Sebenarnya dia nak menggambarkan kepada luas, kan, luasnya langit. Dalam isu fiqh, bila Nabi SAW sebut basuhlah najis anjing ni 7 kali, Imam Syafi'i dia literal, dia kata kena, sebab tu kita belajar fiqh, najis anjing jilat kan, anjing jilat tangan kita kena basuh 7 kali. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi basuh sekali ya, sebab dia anggap 7 tu majazi, iaitu 7 tu menunjukkan kepada basuh betul-betul. Jadi tetapi kalau angka tu macam sebablah 100 kali, dia memang angka betul 100. Dia tak faham majazi.
Dia ada tempat dia faham betul-betul, maknanya macam talak 3, memang 3 betul. Dia tak boleh majazi lah. Sebenarnya banyak, tak ada. Dia ada tempat dia faham. Tapi kalau macam yang banyak sangat, atau angka 7 ataupun yang jenis 70, 1000 apa semua ni, ini kebanyakannya majazi. Kita kena tengok jugalah bentuk ayat dia. Tapi kalau macam sembahyang maghrib 3 rakaat tu bukannya majazi, bukannya sembahyang banyak-banyak, bukan. Nanti ada orang buat mazhab sembahyang maghrib 10 rakaat apa semua, tak ada. Dia yang tu yang tepat betul. Macam talak 3 kali, apa dia ni tadi saya kata sebat 100 kali, sebat 80 kali, hukuman-hukuman macam tu dia memang syak betul angka tu, dia tak boleh lebih, tak boleh kurang. Tapi ada setengah angka menjadi perselisihan, seperti basuhan najis anjing tadi tu menjadi perselisihan. Ada mazhab gini, ada mazhab gini. Tapi ada yang semuanya memang sepakat mengatakan ia adalah majazi, menunjukkan kepada banyak angka-angka yang besar tadilah. Jadi setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.